Salam sejahtera Cikgu Claire ucapkan kepada semua murid Cikgu Claire. Untuk hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk iaitu langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Waktu di sekolah rendah, anak-anak murid telah belajar tentang kemahiran proses sains. Kita ada 12 kemahiran proses sains. Di sini, Cikgu Claire telah sediakan 2 video tentang kemahiran proses sains ini. Mohon murid-murid menonton 2 video ini. Lepas itu, catatkan maklumat yang anda dapat daripada video ini tentang 12 kemahiran proses sains. Lepas itu, murid-murid perlu menghasilkan satu peta minda yang sesuai untuk membezakan 12 kemahiran proses sains itu. Hasil kerja anda perlu muat naik ke dalam Google Classroom ataupun Padlet kelas sains kita. Murid diberi 1 minggu untuk menyiapkan tugasan ini. Subtopik kedua pula adalah tentang kaedah saintifik. Kaedah saintifik ialah kaedah yang sistematik, yang teratur, digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Kaedah ini ada beberapa langkah yang sangat penting untuk membolehkan sesuatu masalah diselesai ataupun dijelaskan dengan kaedah yang betul. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks untuk subtopik ini. Langkah yang pertama, mengenal pasti masalah yang kita nak uji dalam sesuatu eksperimen. Lepas itu, kita akan membina hipotesis. Dan hipotesis ini merupakan penerangan yang awal tentang pemerhatian ataupun fenomena yang sedang dikaji. Langkah ketiga, mengawal pemboleh ubah. Kita akan kenal pasti pemboleh ubah yang terlibat dalam uji kaji. Pemboleh ubah ada 3 jenis, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalahkan. Lepas itu, langkah 4 kita akan merancang eksperimen. Kita perlu merancang reka bentuk uji kaji kita. Lepas itu, kita pilih bahan dan radas yang sesuai untuk menjalankan eksperimen tersebut. Seterusnya, kita akan menjalankan eksperimen. Semasa menjalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga perlu diamalkan pada setiap masa untuk memastikan kita dapat data yang lebih tepat. Langkah keselamatan juga perlu diambil berat untuk mengelak daripada kemalangan. Langkah ke-6, mengumpul data. Pengumpulan data dilakukan secara berhati-hati dengan menggunakan alat yang sesuai dan mengambil kira sebarang ralat rawat ataupun sistematik yang mungkin ada. Ukuran juga perlu diulang sekurang-kurangnya 3 kali untuk mendapat nilai yang lebih tepat dan jitu. Biasanya jadual digunakan untuk merekod data kita. Langkah ke-7, selepas kita kumpul data, kita akan menganalisis dan mentafsir data tersebut. Biasanya kita akan gunakan graf atau jadual untuk berkomunikasi. Graf dan jadual dapat membantu kita mentafsir data dengan lebih mudah. Dan langkah yang ke-8, membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis uji kaji kita, sama ada hipotesis kita boleh terima ataupun ditolak. Jika hipotesis kita ditolak, kita perlu perlu membuat hipotesis yang baru dan melakukan eksperimen semula.
Dan akhir sekali, kita akan menuliskan laporan di mana dalam laporan itu mempunyai semua data dan maklumat yang penting seperti yang tersenarai di sini, iaitu penyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, bahan dan radas, prosedur ataupun kaedah, pemerhatian, analisis dan taksiran data, dan akhir sekali kesimpulan. Biasanya prosedur itu adalah dalam bentuk ayat pasif. Selepas kita sudah membaca dan memahami 9 langkah ini, sila hasilkan satu peta alur. Murid-murid, peta alur tentang kaedah saintifik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sains. Sama juga, murid boleh muat naik hasil kerja anda ke dalam Google Classroom ataupun Padlet Science. Okey, seterusnya, murid boleh mencuba membuat tugasan 3 ini di rumah dengan merujuk kepada buku teks sains tingkatan 1 muka surat 36 hingga 37 yang bertajuk eksperimen 1.1. Tujuan eksperimen ini adalah mengaji hubungan antara bandur dengan tempoh ayunan. So, bagaimanakah panjang bandur boleh mempengaruhi masa satu ayunan lengkap? Untuk uji kaji ini, murid boleh menggantikan ladung bandur itu dengan objek berat lain yang difikirkan sesuai. Murid perlu membina satu hipotesis yang sesuai untuk uji kaji murid. Lepas itu, keputusan murid, eksperimen murid boleh dihantar kepada cikgu melalui pautan Google Form yang cikgu telah sediakan di sini. Lepas itu, berdasarkan data yang dikumpul, murid perlu menyatakan sama ada hipotesis anda boleh diterima ke tidak. Di sini ada satu video tentang bagaimana uji kaji ini boleh dijalankan di rumah. Selepas itu, murid perlu cuba kuis ini untuk menyelesaikan soalan yang ada dalam kuis ini. Lepas itu, murid boleh tekan pada bahagian atas ini. Okey. Bila murid tekan, murid pergi ke tajuk 1.7, iaitu sikap saintifik dan nilai murni dia. 1.7 ya. Okey. 1.7 adalah berkaitan dengan sikap saintifik dan nilai murni semasa kita menjalankan penyiasatan saintifik. Di sini ada satu video tentang apakah sikap saintifik dan nilai murni yang perlu diamalkan oleh seseorang ahli sains. Mohon murid-murid tonton video itu dan juga nota yang disediakan di sini. Antara sikap saintifik yang perlu diamalkan iaitu minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekitar, kita sekeliling kita. Yang kedua, jujur dan tepat dalam merekod data kita dan bertanggungjawab terhadap keselamatan diri ataupun rakan ataupun alam sekitar. Selain daripada itu, kita ada lagi beberapa nilai murni seperti menyedari bahawa pengetahuan sains merupakan satu cara untuk memahami alam, menghargai dan mengamalkan cara hidup yang bersih dan sihat, menghargai keseimbangan dalam alam semula jadi, berhemah tinggi dan menghormati, mensyukuri nikmat alam semula jadi kurnia Tuhan. Dan juga di sini ada satu kuis untuk menguji kefahaman murid tentang subtopik ini. Selamat mencuba.